kita terus start kejap saya share screen. Kena buat semua tu. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan berjuta rahmat Allah bagi kat kita. So dapat kita bersama-sama malam ni di platform Zoom Segrup Kajang, yang mana kita nak share sikit, santai-santai je. Kita nak share sikit pasal bisnes takaful ni apa dia kan. So saya bersama Nasution Tion pada malam ni dan MC Jamal tadi tu lah. Alright. So thank you Jamal kenakan kat CZ. Saya ibu ibu bolehlah ibu pun. Kalau Zahir tu pangkat kakak lah. Ibu pula. Okay. Tak apa, saya nak anggap ibu juga. Oh. Dia panggil ibu lah. Alright. Okay, tak apa. Alright. So kita start. Okay, alright. So nama diberi, nama saya memang ada Cik. So Cik Zarina binti Yusof. Nama panggilan saya CZ. Cik Zarina tu lah. CZ ni nama daripada sekolah sampailah sekarang. Family saya 5 orang, suami dan juga anak 3 orang lah. Okay, saya seperti Jamal cerita tadi, saya memang asal daripada Terengganu, anak jati Terengganu. Dilahirkan, dibesarkan, sekolah semua kat Terengganu. So masa form 1 ke MRSM Yayasan Terengganu di Besut. Form 4 dan form 5 saya melanjutkan form 4 dan form 5 ke MRSM Pekalan Cepa. Waktu tu MRSM Pekalan Cepa ni MRSM Bitara lah. MRSM yang power lah kan. Cik wah. Type sikit nombor 2, ada tak budak MRSM kat sini? Ada tak? Jangan buat malu. Ada ke? Saya tak nampak chat. Ada ke Jamal? Ada. Kita tengok dekat sini ada Mak Dang, Zarul Naim pun, alumni Tion, Nasution, Ahmad SBP, Ayu, Kemen. Ayu. Sofwan. Sofwan. Beres. Kita MRSM semua Okay, so selepas habis JSPM, saya saya teruskan sambung further study. Saya ambil A level dekat KYPM Bangi. Masa tu actually persediaan untuk ke Jepun lah. So selepas tu saya melanjutkan ke Osaka University dalam Electronic dan IT Engineering selama 3 tahun. Twinning program dengan scholarship MARA. So balik je daripada Jepun tu terus diserapkan ke company Jepun, Apps Electric Malaysia Sdn Bhd. So Apps Electric ni saya sebagai engineer buat design lah, design dan juga analyst. Design kalau korang nak tahu macam plastik part kan. Kita biasa kalau kita tengok plastik part tu macam biasalah plastik kan. Tapi macam mana nak buat plastik tu supaya dia tak ada weak point, dia punya material nak guna apa supaya tahan lama, and then bila masuk mold tu macam mana pressure dan sebagainya. Itulah kerja saya dulu. Saya design mold dan juga saya buat analisis supaya plastik tu tahan lama lah. So Apps Electric ni buat untuk kereta. Dulu kita punya klien, customer adalah Pro2 lah, plastik part, kipas dan juga radio dekat Jepun. Okay, Apps Alpine lah dulu, Alpine. Okay, so saya bekerja sebagai engineer tak lama pun, 3 tahun sahaja. So selepas tu saya terus berkecimpung lah. So titik tolaknya saya cerita sekejap lagi. So saya decide untuk menjadi ejen Prudential pada tahun 2008. Lama dah kan? 2008? Ke ada yang baru lahir 2008? Tak ada kan? Teruk benar kan? 2008. Okay, 2008, 9 Mei 2008 saya contracted sebagai ejen. Dan selepas tu saya start sebagai full time pada umur saya 26 tahun. So 26 tahun So sehingga sekarang
So total 13 tahun. Tahun ke-13 lah. Actually 13 tahun lah bersama Prudential. So rata-rata anda keliling-keliling anda ada tak yang bekerja dekat company dah 13 tahun? Ataupun anda sendiri yang dah kerja 13 tahun? Ada ke? Belum. Ada Ari tu. Ada Ari. Okay. Ari. So loyal kan? Maksudnya 13 tahun macam rasa wow lamanya 13 tahun. Tapi sebab dalam Prudential ni kita rasa macam rasa baru macam baru lagi contracted, baru lagi full time, baru lagi start dengan kereta kelisa tu macam baru lagi. Tapi itulah tahun-tahun yang sangat bermakna bagi saya. So 13 tahun bersama Prudential. Alhamdulillah. Alright. Okay. So malam ni saya nak cerita, kita nak kupas sedikit sebanyak lah sharing career saya dengan Prudential ni, time and money. Macam mana saya start dengan Prudential ni? So titik tolak saya tu kiranya daripada engineer tukar profession. Macam Jamal kata macam kagum lah macam mana engineer jadi tiba-tiba nak jadi agent Prudential ni kan. Tak payah nak kagum sangat okay. Sebabnya okay. So titik tolaknya adalah daripada saya adalah antara anak yang first lah, kiranya saya anak nombor 3 dan saya ada ramai adik-beradik 7 orang. So adik saya kiranya ada 4 lagi. So masa saya still belajar, adik-adik saya masih bersekolah lagi. Kiranya masa saya kat Jepun, adik-adik saya yang lain masih bersekolah. Dan masa tu ayah saya dah retire government lah. Kiranya selepas retire still lagi sambung buat kerja. Ayah saya bahagian electrical, buat wiring dan sebagainya. So saya rasa tak boleh. Saya bukan jenis yang boleh duduk tengok je ayah saya buat kerja ke apa. Saya kena buat. Maksudnya saya nak kena cari extra duit untuk bantu ayah saya dan adik-adik lah pada waktu tu. So berkenaan money ni maksudnya daripada start tu saya start buat insurance ni kiranya memang tujuan utama memang untuk extra income lah, untuk mencari extra duit. Yang mana extra duit tu memang sebenarnya untuk membantu family. Kalau kita kira masa kita awal-awal bekerja kalau macam anda yang baru start kerja kan, kalau kita kira-kira duit untuk makan kita dah cukup kan, maksudnya okey lah macam makan, boleh lepak, weekend boleh lah kan. Tapi pada waktu tu saya fikir saya tak boleh macam bila kalau macam mak ayah minta tolong, saya tak adalah bila mak ayah call saya tak sampai hati nak cakap sorry saya pun tak boleh nak tolong, saya tak boleh nak buat apa-apa. So start daripada situ saya mencari-cari business, saya nak buat apa. Macam kerja, income dah ada, income engineer tu dah ada. Kerja tak busy, boleh balik awal sebab saya bukan project engineer ke apa. Balik, boleh settlekan anak dan sebagainya. Kehidupan tu kira lah. Tapi sebab saya ada extra, why nak kena ada lebih duit tu, dan saya mencari-cari. So pada waktu tu, kan kita baru start, kita terus nak cari medical card semua kan. So saya bertemu dengan ejen saya, ambil plan medical card. Lepas tu saya terus tanyalah kiranya macam mana bisnes ni okey ke? Boleh buat duit ke? Macam dulu kan, macam korang semualah yang baru-baru ni kan, mesti macam tertanya-tanya macam boleh buat duit ke ejen insurans ni? Boleh ke buat carrier? Macam boleh ke kan? Saya pun dulu macam tu tak, sama. So ejen saya tu cakap boleh, jomlah try dulu dengar. Macam hari ni kita dengar macam mana orang lain sharing berkenaan bisnes takaful. So saya pun pernah berada di tempat anda pada malam ni. Samalah kira. Dengar. Okey. Tak nampak saya kan? Tak boleh nampak saya ni. Okey, boleh faham Okey. Kita boleh faham. Okey. So start daripada situ untuk mencari extra income, itulah titik tolak bermulanya saya bersama Prudential untuk mencari extra income untuk family. Okay.
okey jap pada waktu tu juga saya fikir kan, kiranya kalau saya tak do something, kalau tak ada duit, okey, susahlah family satu, dan time ni maksud saya fikir masa tu anak saya masih kiranya masih kecil lah. So saya fikir okey, so saya ada 7 tahun lah, saya ada 7 tahun lagi untuk mencari-cari duit dan career apa yang sesuai dengan saya supaya nanti saya ada masa dengan dia. Umur dia maksudnya dia masuk darjah 1 ke dah bersekolah, saya mesti nak kena ada masa dengan dia. Ada masa tu maksudnya bukan nak ada masa sepanjang masa-masa tu nak ada dengan anak kan. Maksudnya bagi saya pada waktu tu ialah flexibility. Masa yang fleksibel dengan anak. So kalau macam tiba anak sakit ke, anak sekolah nak kena balik ke, saya nak ada bersama dia. Maksudnya saya nak ada lah dengan dia pada waktu tu. So saya fikir okey, apa benda yang boleh buat macam tu okey. So tak lain tak bukan adalah maksudnya nak kena ada own business lah ataupun nak kena buat business lah basically kan. Sebab kalau time dan money, maksudnya bila kita fikir pasal business, maksudnya terus kita akan fikir duit dan juga masa, betul kan? Maksudnya bila orang fikir duit dengan masa ni mesti kita kata okey, kalau nak extra duit memang kena buat bisnes. Mesti nak kena jual something, nak kena ni, nak kena ni. Tapi dalam masa yang sama aku nak juga ada time. Aku tak nak macam sibuk lah apa. Tapi kadang-kadang mindset tu salah. Macam bila kita nak buat bisnes kita tak nak sibuk. Sebenarnya bila buat bisnes kita nak ada duit tapi kita nak ada flexibility dari segi time tu. Okey, itulah saya pada waktu itu. Okey. So kenapa bisnes so macam yang saya cakap tadi, why business? Okey. Rata-rata di kalangan kita pernah tengok kan ada orang yang tak ada masa, tak ada duit. Tak ada masa, tak ada duit. Ada kan? Mungkin kita juga pernah mengalami tak ada masa, tak ada duit tu. Waktu kita betul-betul macam student lah saya rasa. Student ke? Tak ada time. Sibuk aja manjang kan? Sibuk aja. Tapi duit pun tak ada. Kita pun maybe pernah mengalami situasi yang sama. Next adalah ada masa banyak tapi duit tak ada. Ada masa banyak tapi duit tak ada. Mungkin juga student. Ada masa banyak tapi duit tak ada. Kan? Alright. So next, dia tak ada masa tapi duit ada. Biasanya orang maksudnya yang dah professional, dari segi career dah at the top tapi sangat busy, duit ada, income banyak tapi responsibility sangat tinggi, time tak ada. Okay, so kenapa business? Business sebab ultimately kita nak cari ada duit dan ada masa. So that's why masa saya fikir saya kata okay, tak boleh dah benda lain, memang yang pertama yang paling sesuai ialah memang kena cari business. So bisnes apa yang kita nak buat. So waktu itulah saya berjumpa dengan ejen saya. So saya try lah masuk. So bermulalah saya sebagai career sebagai ejen. So career sebagai ejen ni, okay, ada orang kata, semua orang cakap lah money can buy happiness. Money can't buy happiness. Tapi can bring impact kepada kita. Positive impact. Memang tak boleh, tapi ada juga orang cakap kan money can buy happiness but can buy handbag. It's kind of the same. Dia cakap macam tu kan. So betul juga kalau orang perempuan kalau beli handbag, dapat beli handbag dah happy dah. Okay. Tapi hari ni kita nak cerita dengan bisnes yang kita buat ni, dengan Prudential, money can bring impact kepada kita. So impact yang pertama adalah saya nak cerita relationship dan love. So ni gambar anak-anak saya dan juga anak-anak saudara lah. Okay. Berkenaan dengan relationship dan love ni, maksud saya kat sini. So bila saya dah 13 tahun berada dalam bisnes ni, maksudnya dari segi flexibility time dan juga duit tu adalah. Okay, duit kalau nak ikut macam income compare masa saya engineer tu berganda-ganda lah, berkali ganda dah, alhamdulillah. So daripada situ, kenapa dia boleh bagi impact kepada relationship?
saya pernah teringat mentor saya berkata, salah satu kalau kita selalu bergaduh, salah satu sebab kita selalu bergaduh dengan pasangan, tak lain tak bukan adalah sebab duit. Antaranya lah, mentor tu cakap. So kita mesti kena kerja kuat untuk cari duit untuk kita baiki. Saya faham ada orang cakap nanti, takkanlah duit je, takkanlah semata-mata duit boleh nak ada relationship yang bagus. Tak, maksud saya kat sini, so kalau kita ada duit, masalah duit tu dah tak ada. Maksudnya bila kita dah ada duit, masalah duit tak ada, kita dah boleh fokus untuk baiki benda lain pula. Relationship, betul kan? So love dan love ni, maksud saya, love ni kalau kita dengan anak-anak kan, bukan setakat anak-anak kita sahaja, dan juga anak saudara kita ke, anak sepupu kita ke yang mungkin tak bernasib baik seperti anak kita boleh tolong juga kan? Betul kan? So daripada situlah bila anak-anak kecil ni, kita kena ingat anak-anak kecil ni, jika kita sebagai generation yang atas ni bekerja kuat dan earn good money, dan kita contribute to the family, dia akan menjadi sumber inspirasi kepada next generation tu. Kalau macam saya teringat masa saya kecil, makcik saya ni kontraktor, dia sangat berjaya, kaya berjaya. So bila saya tengok dia, saya tengok wow, bestnya. Walaupun kiranya waktu tu saya masih kecil, saya rasa macam oh, ini adalah inspirasi yang bagus. Saya rasa macam okay, bila aku besar nanti aku nak jadi kaya dan berjaya. So itu adalah sebenarnya satu poin yang sangat bagus untuk kita tinggalkan kepada next generation. Lebih-lebih lagi kepada anak kita. So kalau anak kita tengok kita bekerja tapi bekerja macam biasa je, macam banyak relax kat rumah. Lama-lama dia memberi impact yang tidak bagus kepada anak-anak kita, anak-anak lah. So dia kata, oh okey lah sebenarnya tak payah kerja kuat pun, duit tak ada pun, tak tahulah okey ke tak. Tapi sebenarnya bila kita kerja kuat, ada duit dan kita boleh memberi impact kepada anak-anak next generation tu. Dan memberi inspirasi lah untuk orang lebih berjaya dan berjaya. Saya teringat ada klien saya ni, dia bekerja di bawah masa tu beasiswa MARA lah. Dia bekerja, klien saya ni. Pesan dia, bila kita dah pernah dapat, contoh mungkin antara kita pun sama, bila kita dah pernah dapat bantuan daripada contoh MARA ataupun JPA, untuk bersekolah ke, untuk pergi universiti, dan bila kita balik, kita grad, kita kerja betul-betul dan kita earn good money, anak kita sepatutnya, next generation kita tu dah tak perlukan bantuan lagi sepatutnya. Maksudnya MARA ni dia nak menolong apa tu kita panggil golongan-golongan B40, betul kan? So MARA akan bagi scholarship kepada anak-anak yang B40. Termasuk saya dululah. Point yang klien saya cakap, bila antara kita dah pernah dapat bantuan MARA, sepatutnya kita bekerja kuat lagi, earn good money, more money, supaya anak kita pula nanti dah tak perlu, sepatutnya tak perlu dah bantuan MARA tu. Sebab dia dah bantu kita dan kita sepatutnya growkan lagi income supaya generation kita tu makin bagus dan makin bagus. Bukan sebaliknya. Maksudnya duit MARA tu nanti, duit kerajaan boleh bantu orang lain lagi. So dari segi situ ialah apa lagi kita boleh buat ialah segala pengalaman yang masa kita belajar, masa kerja kita perlu gunakan untuk kita set up business kita tu. So bila kita set up business, dapat duit yang tadi tu kan, dia memberi impact, love dan juga inspirasi yang bagus untuk keluarga kita. Alright. Okay. So yang kedua, money tadi, dia impact dia lebih besar kepada standard of lifestyle, standard of giving, family lifestyle. Okay, lifestyle yang kita cakap sekarang ialah sekarang bukan lagi kita bercerita pasal kereta. Maksudnya lifestyle tu nak kereta macam nak kereta mewah dan sebagainya. Lifestyle sekarang adalah lifestyle contoh kita nak bawa family bercuti.
kita nak bawa family bercuti, mak ayah bercuti, anak-anak bercuti. So kita kalau boleh, kalau kita ada peluang, kita nak bawa dalam negeri ke luar negara? Luar negara. Mesti kita nak bawa anak kita ke overseas kan, nak kenal apa tu snow, ski, nak kenal kita panggil musim bunga macam mana, kita nak bawa dia orang pergi explore luar negara lah, maksudnya nak bagi experience tu. Itu adalah standard of lifestyle kita nak upgrade kepada family kita. So walaupun kadang kita tengok jika kita buat bisnes, kita hanya akan cakap okeylah, alah buat apa nak buat bisnes, buat apa nak ada extra income ni, nak buat apa, cukuplah apa yang kita ada. Salah satu biasa orang cakap tak apalah, kita nanti boleh bantu orang, macam standard of giving tadi kan, kita boleh bantu lebih ramai orang. So kat situ kita boleh dream big dream, maksudnya nak buka yayasan ke. Kalau macam ikut cerita saya ni, macam mak saya ni, mak saya, ayah saya dah tak adalah, dah meninggal. Mak saya dia tak bekerja lah, maksudnya saya menanggung mak saya, tapi dia punya standard of giving tu, dia akan memaksa kita bekerja lebih kuat. Dia akan cakap okeylah, dia cakap okeylah Mok rasa ni lah nak masukkan Kowe dekat ada tahfiz ni lah, adalah few tempat nak bagi untuk orang orang susah ni, orang ni. Okey, sebagai anak kita akan rasa macam kalau kita tak ada extra income, kita akan rasa tak payahlah nak buat apa. So kat sini kita dah boleh tengok bahawa bila dalam bisnes dengan Prudential ni, standard of giving kita macam kita tak terfikir pun. Macam boleh buat, kita boleh letak kowe dekat masjid, kowe dekat rumah anak yatim, rumah tahfiz dan sebagainya. Itu antara contohnya lah. So daripada situ duit yang kita tengok tadi, sebenarnya banyak benda boleh buat. Daripada tadi standard of lifestyle, kita nak bawa anak-anak kita, kita nak bawa mak ayah kita bercuti, jika ada family day, kita adalah orang yang nak sponsor, kita cakap tak apa boleh buat, saya boleh bagi, tak ada masalah. So family lifestyle kita pun kita boleh improvekan family lifestyle kita daripada impact daripada duit tadi. Okay, family lifestyle yang saya cakap contohnya kita nak hantar anak kita, macam contoh saya, kenapa saya buat bisnes tadi, sebab saya nak ada duit dan juga time bersama anak semasa dia sekolah. Okey, bila time dah okey, dah ada flexibility, dan saya sekarang next target adalah duit pula. Duit tu maksudnya okey, by umur dia 17 atau 18 saya nak hantar dia ke overseas. Seorang at least 1 sem berapa nak kena prepare kan. So 3 orang nak kena ada ni. So nak kena ada berapa duit nak kena ada. So that's why daripada sekarang nak kena kumpul, nak kena ada education plan dia. Macam mana nak cari duit tu? Macam mana kita nak cari extra income tu? Kalau kita nak hantar anak kita ke overseas. So daripada duit bisnes lah. Okay. So dalam bisnes Prudential juga, impact yang boleh bagi impact yang besar adalah satisfaction in adding values to others. Kalau saya bercakap dalam Prudential ni, kita rasa macam puas sangat sebab apa? Kita memang jumpa orang kan, untuk educate, untuk bagi tahu kepentingan takaful ni macam ni, boleh tolong. So bila klien, ada antara klien kita yang sakit, kita boleh tolong buat claim sampai berjaya, kita akan rasa macam macam satisfied gila lah dalam kerja kita ni. Dapat menolong orang tu, dapat touch the family tu. Contoh biasanya kalau kita selalu dengar pasal hibah takaful, maksudnya pampasan, bila saya ada experience klien buat claim pampasan kematian lah. So the feeling bila kita jumpa klien tu, masa tu saya ingat lagi jumpa this klien, dia arwah meninggalkan seorang isteri dan juga anak, 4 orang, meninggal secara tiba-tiba, masuk hospital sebab denggi saja. Platelet dia turun dan turun. Dia terus masuk ICU. Teruk lah, kiranya teruk.
dalam masa saya rasa dalam 2 minggu. 2 minggu selepas kiranya meninggal dalam ICU. Umur muda lagi, saya rasa belum 40 masa tu, saya tak ingat, 39 saya rasa, 39. So saya settlekan all the claim. Bawa cek ni, saya ingat saya bawa cek ke rumah isteri arwah. Masa saya masuk tu kat dalam rumah tu, ya Allah, saya tak tahulah, perasaan tu bercampur bau. Saya rasa macam kiranya dapat tolong settlekan claim, dapat sebelum settlekan claim tu kiranya kita satisfied, jumpa klien ni open, dia terima idea hibah takaful tu, kita tak tahu kan. Kita tak macam kita tak tahu kita boleh tolong family tu. So bila berlaku kematian, buat claim, kita serahkan cek dan bincang semua, kita cakap okey ni semua hibah boleh tolong, maksudnya ini memang akak punya 100%, tak perlu difaraikan semua. Dia sangat bersyukur, dia kata dia ada kena jual lah, ada kena jual few barang, so duit ni memang membantu untuk kos sara hidup. So pada masa tu saya rasa ya Allah, ini memang betul lah, this business is noble, macam kita tolong orang satisfied. Dan juga bukan setakat macam untuk tolong orang dari segi plan takaful, tapi boleh juga dari segi recruitment. Macam kita tak tahu, kita dah alhamdulillah kita dah sampai ke tahap sekarang, tapi kita pun boleh ajak juga kawan-kawan kita yang lain. Kita tak tahu kawan mana yang kita ajak tu, kita boleh touch hidup dia tu. Maksudnya bila dia join Prudential, dia pun lagi berjaya daripada kita. Lifestyle dia bertambah baik, income dia bertambah, dari segi anak-anak dan sebagainya. Kita rasa macam wow, dulu dia ni naik motor Kapcai je, sekarang dah pakai BMW. Itu ada satisfaction yang paling saya rasa macam wow, this business is memang boleh tolong ramai orang. Bukan setakat kita tolong klien-klien, tapi kita menolong orang lain untuk join this business, untuk berjaya daripada kita. So itu adalah satisfaction yang memberi impact yang besar, saya rasa. Okay, so dari dalam business ni juga dia boleh bagi impact kepada leadership. Maksudnya leadership ni bukan setakat untuk promote saja, maksudnya kita nak kena ada leadership skill tu. Tapi leadership yang kita belajar daripada team kita, untuk lead diri kita sendiri, untuk influence others, untuk bagi adding values tadi kepada orang lain. So itu adalah point yang sangat yang saya nak cakap pada malam ni. Macam mana business tu memberi impact kepada saya sendiri. So dari segi leadership dan juga passion. Passion saya bila dikelilingi dengan team yang sama goal, yang sama mission, sama vibration, passion kita tu akan lebih, maksudnya kita lebih bersemangat untuk teruskan business takaful kita. Okay? Dan paling last adalah dalam business ni juga ada personal growth. Maksudnya kita bukan setakat macam jumpa orang, signkan hibah takaful, income protection, medical card dan sebagainya. So dalam Prudential juga kita ada personal growth. Ni adalah gambar saya masa grad certified wealth planner, distinction masa ni, alhamdulillah. So personal growth macam-macam lah kita belajar. Dari segi knowledge memang tip-top Prudential. So dari segi knowledge pun dalam agensi pun ada, dalam Prudential pun ada. Dan pertambahannya ialah dari segi personal growth, daripada knowledge tadi, dan juga jati diri kita. Maksudnya kita bila berada dalam bisnes ni, macam-macam kita akan belajar. Macam-macam tu dari segi membentuk jati diri kita sekarang. Kalau saya nak cerita ialah salah satunya bila dalam bisnes kita dulu awal-awal kita start dengan buka booth kan. Buka booth ni maksudnya kita akan approach stranger lah, orang yang betul-betul kita tak kenal. So dari segi situ apa yang kita belajar ialah, apa yang kita boleh belajar adalah maksudnya kita nak kena jadi humble. Siapa-siapa pun kita before ni, background apa pun kita before ni,
Bila kita join business dengan Prudential, kita start dengan zero. Maksudnya kita mesti start daripada bawah. Kita mesti nak kena lalu all the process untuk membentuk jati diri kita. Itulah personal growth yang kita akan dapat sehinggalah sekarang. Membentuk jati diri kita, menjadi orang yang lebih humble, respect orang, nilai-nilai value yang kita akan dapat belajar dari segi daripada proses, natural proses kita tadi. So, okay, sekejap okay. So maksudnya apa yang saya cakap, poin-poin yang saya cakap tadi, dari segi bila kita buat business dengan Prudential, daripada experience saya, poin-poin yang saya cakap tadi, itulah yang saya dapat. So impact ni lebih besar. Walaupun orang selalu cakap money can't buy happiness, tapi dia memberi impact kepada saya. So impact itu adalah apa yang saya cakap tadi, personal growth, passion dan leadership, relationship dan love, satisfaction in adding values to others. Okay. So dalam banyak-banyak business kan, dalam dekat Malaysia ni macam-macam business ada, tapi why Prudential? Kenapa Prudential? Sebab Prudential ni modal yang kita perlu hanyalah rendah, tak kiranya tak besar, tak perlu nak kena ada 500,000 untuk set up, nak kena ada 50,000 untuk set up. Kita hanyalah bermodalkan ambil exam sahaja. Dan sistem dengan Prudential dah sedia ada yang kita hanya boleh datang, maksudnya masuk dalam Prudential, kita follow saja the system, insya-Allah kita boleh berjaya. Dan kita mempunyai team yang sangat supportive untuk guide kita satu persatu sampailah kita boleh berjaya. Okay. So ini adalah antara pencapaian saya dalam Prudential selama 1 dekad dan lebih. Tak banyak pun, tak banyak pun lah. Okay. Tapi yang paling saya suka ialah pada tahun 2014, Hong Kong top 500 agent ni, saya nak cerita pasal Believe. Masa challenge tu keluar, dia cakap okay, top 500 agent saja untuk bulan tu. Masa tu bulan Julai saya rasa, bulan Julai. So saya terus cakap okay, aku qualify. Padahal masa tu belum tahu lagi nak close apa, macam mana dan sebagainya. Tapi bila dengan Believe tu, saya boleh kiranya tanam ke, alhamdulillah, action keluar semua dengan miracle-nya dapat qualify pada bulan tu. Kiranya dia adalah short term yang macam nak kena kejar lah. Sebab Prudential kan ramai agent kan. So top 500 masa tu. Tu antara yang paling saya ingat lah. Dan yang lain-lain. Okay. Okay, so sharing berkenaan impact daripada bisnes dengan Prudential itu saja. Cuma saya nak cerita berkenaan dengan saya ada cerita sikit lah. Okay, ceritanya Africa dan Opportunity. Saya tahu mungkin ada yang pernah dengar, tapi saya nak relatekan. Okay, Africa dan Opportunity. Okay, satu company ni dia jual selipar. Okay. So bos dia kata okay, Mr. A pergi ke Afrika jual selipar ni. So bila A ni datang ke Afrika, dia tengok semua orang tak pakai selipar. So dia terus call bos dia. Bos, mana boleh nak jual dekat Afrika ni, semua orang tak pakai selipar. Bos dia kata, oh ya ke? Then tak apalah, balik. Okay, kemudian bos ni hantar B pula. B ke Afrika untuk jual selipar. So bila B sampai, B ni sangat excited. Sebab apa dia excited? Dia kata, okay, bos, dia call bos, hantar lagi selipar, hantar lagi 12 kontainer, 20 kontainer untuk selipar. Sebab kat sini semua orang tak pakai selipar. Dan kita boleh jual selipar tu. So itu adalah, B ni adalah orang yang nampak opportunity. Berbanding dengan A tadi, yang nampak macam okay, tak boleh dah. So sama dengan kita,
bila kita dapat pada malam ni kita cerita kan, ada orang cakap macam mana nak buat bisnes takaful ni, semua orang macam semua dah ada takaful. So kita boleh relate dengan cerita Afrika dan opportunity ni. Okay? Okay. Okay. So last sekali boleh tak kita unmute, kita baca sama-sama. Jom tim, kawan-kawan, rakan-rakan semua kita unmute, kita baca sama-sama. Kita support kita punya speaker. Okay, 1, 2, 3. Tell you Moment is a new birth. moment is a new chance to make it better. Better. Yasmin Mohamed. A new chance to make it better. Yasmin Mogahed. So whatever state yang kita berada sekarang, mungkin pada malam ni anda tak dapat 100% or 50% or 30% or 20% pun tak apa. Dapat 1 point, please ingat, okay, aku nak change for better. Okay? So itu saja sharing daripada saya pada hari ini, pada malam ni. Saya kembalikan kepada Jamal. Terima kasih. Terima kasih. So, kita bagi one big oh yes untuk mentor CZ kita. Oh yes. Terbaik lah. So, tadi Sekejap saya stop share. Sekejap. so, tadi saya bukan terkesima because of engineer, tapi saya terkesima because of belajar jauh-jauh Jepun. Turn back Malaysia then turn full time dalam industri takaful. Maybe it's something valuable kan. So alhamdulillah, terima kasih daripada kita punya speaker pertama Mentor CZ. So saya tak nak buang masa lagi. Kita beralih arah kepada kita punya panel speaker, tapi sebelum kita nak pergi ke panel speaker kita ni, saya introduce sikit lah. Tadi kita terbangkan khas daripada Jepun, tapi sekarang ni untuk panel speaker kedua kita, testimoni kita yang kedua, iaitu new agent lah, basically tahun ketiga kan, saudara Nasution atau lebih mesra dipanggil Tion lah, merupakan graduate daripada Rusia. Kita panggil Pak Rasha lah, kita panggil engineer juga. So why not kita bagi tepukan yang gemuruh, untuk beliau. Maybe Tion, saudara Tion ni nervous kan, so kita bagi tepukan yang gemuruh dulu. Okay. Okay, so saya mempersilakan anak jati Pahang daripada Rusia. So dipersilakan saudara Tion. Okay, terima kasih Jamal. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okay, sebelum tu saya just memperkenalkan diri. Ini permintaan daripada ni lah, kita punya MC. So saya akan perkenalkan diri. Maybe ada orang, betul ke Pak Rasha ni? So maybe saudara Nasution ataupun saudara Tion boleh sedikit sebanyak untuk memperkenal, salam perkenalan dalam bahasa Rusia. Dipersilakan. Okay lah. Jamal Encik Jamal pun dah minta saya tunjukkan betul ke tak kan. Okay, sikit sebanyak lah. Okay, Здравствуйте, добрый вечер всем. Меня зовут Khairul Anwar Nasution. Можно Tion. И мне 28 лет. Okay. Balas. Saya dah cakap dah. Saya terbangkan hal daripada Rusia tau. Masih lagi dalam Rusia tu, dekat Rusia, belum balik Malaysia lagi tu. Macam bahasa Kelantan je. Tapi macam Hindustan tadi. Macam Hindustan. Yang first tu saya dengar macam witir, solat witir. Macam semua nya. So apa maksudnya? Apa maksud dia saudara Tion? Okay, maksud dia selamat petang kepada semua dan selamat datang. Okay, nama saya Khairul Anwar Nasution. Boleh panggil saya Tion dan saya berumur 28 tahun. Itu je, panjang-panjang tadi, yang tu je sebenarnya.
Okay. So power tak? Okay. So maybe saudara Tion boleh perkenalkan sedikit sebanyak lagi kan asal mana, lepas tu berapa orang adik-beradik dan baru kita akan pergi ke next soalan lah. Sedikit latar belakang lah. Sedikit latar belakang Okay. Saya berasal daripada Bentong, Pahang. Okay. Adik-beradik ada 3 orang dan saya anak yang kedua lah. Okay, dalam adik-beradik tu kira alhamdulillah saya yang dapat rezeki belajar di perantauan lah. So alhamdulillah, syukur. Okay, tapi sebelum tu saya juga bekas pelajar MRSM, so budak-budak Ansara lah. Okay. Yeay, Ansara. Ya, Tuan Putri bangsaku. Bangsa MRSM. Ada Ni juga ada. bangsa MRSM ni. Hidup MRSM. Hidup MRSM. Budak je mana? Okay. Simpan dulu. Andrew gini simpan dulu. Tapi basically saya daripada sekolah sampailah ke belajar semua dekat Bentong je, tak pernah keluar Bentong pun sebenarnya. Tapi bila dah habis SPM barulah berjaya keluar daripada Bentong tu dan keluar jauh sikit lah. Dapatlah teruskan pelajaran, ambil degree in aircraft engineering dekat Moscow selama 4 tahun. And then balik bekerja tapi tak ada rezeki nak bekerja dalam bidang aircraft. Still bekerja dalam ni lah, bidang engineering tapi jadi electrical engineer, project engineer lah. Selama 3 tahun setengah kat kot, dekat 4 tahun juga. Okay, so itu sedikit sebanyak lah latar belakang daripada saudara Tion lah kan. So dah lah belajar jauh-jauh kan, daripada Rusia, Moscow, lepas tu turn back Malaysia, sempatlah jadi engineer. So kenapa, saya nak tanyalah dekat saudara Tion, kenapa memilih perniagaan insurans takaful ni? Kenapa? Boleh share dekat rakan-rakan kita yang first time ni? Kenapa Okay, dia punya why dia adalah ni, awal-awal tu sebab dia bermula daripada ni lah, saya punya introducer, sebab saya dengan introducer saya sebelum ni satu company, satu office. So nampak dia buat macam best. Lepas tu setiap kali dalam office pun dia macam bercerita apa yang dia buat ni. So saya nampak macam macam best je apa yang dia buat yang ni kan. So saya pun tanya dia, macam mana lah, kau buat apa? Lepas tu macam mana nak buat, and then start daripada situ lah, dia start explain and then ajak datang ni kan. Lepas tu tengok macam sebab before this of course saya rasa semua orang pun macam lebih kurang macam saya, selagi kita tak ada agent, kita just tahu bila orang cakap insurance apa semua, kita just fikir satu benda je, medical card. Okay, alright. Benda-benda lain kita tak tahu pun apa semua. And then bila dah start ni, dah start bertanya dan tu kawan tu dengan introducer saya, dia pun explain pasal ni, and then terus datang kat office Kajang, masuk kelas, and then terus macam start, why not aku try. Tambah-tambah pula, it's like macam saya fikir yalah benda yang boleh tambah kita punya income. Time tu kira macam nak fikir, aku nak cari duit lebih lah. Biasa lah kita kan, orang kita nak cari duit lebih. Selagi mana ada peluang, kita try lah cari yang mana boleh. So itulah start ni. Saya pilih business takaful insurans ni satu lagi sebab nak start dia tak perlu modal yang besar. Tak perlu modal besar tu berapa tu Tion? Saya ingat saya waktu starting dulu tu just pergi ambil exam. Okay. Berapa tak sampai, kiranya dah ada 2 exam. Lepas tu bayar-bayar apa registration apa semua tu, saya rasa macam tak sampai 300 pun rasanya. Tapi kira macam yalah sebab time tu pun bekerja, kita ada duit, so macam tak apalah, nak start perniagaan tak perlu modal besar. Tapi daripada dengar kawan-kawan bercerita, tengok pula yang kawan office tu dia punya result macam menarik, so why not try je. So
kat situlah bermulanya ni perasaan tu, rasa nak try, nak cuba je. Awal cuba je dulu. Alright. Siapa So, introducer Tion? tu, ada tanya siapa introducer Tion? Okay, Saudara Sabri tanya soalan. Okay, introducer saya adalah ni, nama dia Nurul Faizah kan? Faizah lah. Yang saya terlupa pula dia punya nama full, tapi yang kita kenal adalah Faizah daripada JB. Okay. Dan dia punya husband tu Zaid. Alright. So menjawab soalan Sabri. Okay. So apa yang saya dapat belajar untuk malam ni kan, saya dengar tadi daripada sharing Kak Zizek kita dengan Tion. So fly jauh, belajar, lepas tu turn back Malaysia, awareness tentang insurans takaful ni, tentang medical card tu dah ada dah. So memang balik Malaysia memang nak kena ada medical card. So tapi Tion tak tahu pun sebenarnya bisnes ni boleh make money lah, boleh buat income lah kan by doing business. So saya nak tanyalah lagi soalan kepada Tion kan. Apakah turning point Tion untuk terlibat dalam perniagaan ni? Turning point turning point lah. Turning point salah satu turning point dia adalah daripada yang itulah saya cakap, tengok introducer saya buat. Dia start buat, lepas tu nampak menarik, and then tengok dia punya result. Lepas tu tengok dia punya, sebab apa, mula-mula kita orang masuk kerja sama pada hari yang sama. So memang masuk kerja yang sama, tiba-tiba lepas tu after 3 tahun macam tu, dia nak berhenti. Nak buat full time. Nak buat full time takaful. So saya tengok dia nak berhenti lepas tu nak buat full time takaful kan, macam lepas tu tengok pula lepas dia dah start buat takaful tu, tengok dia punya lifestyle macam kiranya boleh pergi ni, ada time-time dia orang pergi keluar sama-sama, lepas tu keluar ramai-ramai pergi shopping ke, lepas tu ada buat macam team building ke. And then yang macam saya tengok salah satu yang seronok adalah ni, bila tengok dia orang tiap-tiap bulan tu yang MAP Day, tengok macam meriahnya apa benda yang dia orang buat ni kan. So tengok macam okey gak ni. Lepas tu satu lagi disebabkan ni lah, dekat tempat kerja tu macam ada stres. Nak kata stres tu biasalah, stres bekerja tu semua orang sama rasa. Memang of course akan ada stres bila kerja. Satu lagi sebab ni, tak ada grow dalam kerja yang saya buat tu. Maksudnya sepanjang 3 tahun tu rasa macam dah stagnan. Stagnan dari personal development ke ataupun daripada income? Stagnan daripada segi income pun boleh kata macam stagnan lah. Naik dia pun yalah, of course kalau tanya orang yang makan gaji, biasanya dia orang punya kenaikan increment basically maksimum pun like 5% per year. Boleh pergi tinggi-tinggi pun macam 10%. 10% pun rasa tinggi, tapi mostly macam 5% and below lah. So daripada segi income, lepas tu daripada segi development tu, personal development pun tak rasa berkembang. Buat benda sama, lepas tu it's like macam saya pula bekerja dengan company yang kecil, tak besar. So macam daripada segi position pun tak boleh naik satu. Lepas tu memang apa benda yang kerja kita buat tu tak rasa macam boleh buat kita pergi lebih jauh. So daripada situ yang start rasa macam tak boleh ni. Explore benda baru lah. Nak explore. Ada perasaan nak cuba ataupun explore perkara baru lah kan. Bidang baru lah macam tu. Betul. Nak explore benda baru. So apa yang saya dapat belajar daripada malam ni daripada Tion, saudara Tion adalah ingin mencuba sesuatu yang baru. Kan? So bila nak cuba sesuatu yang baru tu, kita ada rasa keinginan nak memperbarui diri lah kot, ataupun meningkatkan kita punya personal development lah. Ya, betul tak Tion? Apa yang saya dapat lah malam ni kan. So betul juga kan, by right, saya pun sangat terkesima lah kepada speaker kita dua-dua ni lah kan. So soalan seterusnya lah saya nak tanya dekat tapi sebelum tu rakan-rakan semua yang ada dalam ni, yang first time lah khususnya, kalau anda ada soalan untuk bertanya kepada kita punya panel speaker, speaker yang senior dan juga yang junior, so boleh type dalam chat box lah. So nanti pihak teknikal akan baca, tengok, kita akan pilih lah. Okay Tion, kita beralih kepada next soalan lah. Okay, soalan dia simple lah, santai-santai je kan. Tapi suara jangan getah sangat Tuan.
Alright? Tu bergetar kan, dengar macam getar. Okay, biasalah kalau you nak tahu, Tion adalah first time bila inilah platform beliau lah untuk first time bercakap lah kan. So okay, soalan seterusnya. Bagaimana nak mulakan perniagaan insurans ni secara part time? Pada permulaannya, sebab saya dapat faham Tion adalah orang yang bermula secara part time dulu, betul tak? So macam mana nak mulakan secara part time tu? Maybe boleh share dekat rakan-rakan kita yang first time? Okay, nak mula secara part time, saya rasa mostly daripada kita memang kebanyakannya semua bermula daripada part time juga. Kan? Rasanya tak beramai ikut yang terus start terus kepada full time. Okay, dia punya starting dia adalah macam biasalah, ambil exam apa semua tu sampai register jadi agent, tu dia punya prosedur biasa. Lepas tu bila dah jadi agent as a part time, kebiasaan kita akan pergi kepada orang-orang yang kita kenal, orang yang kita dekat. Contoh macam siapa? Macam kita punya kawan-kawan, kita punya ahli keluarga, kita punya rakan-rakan sekerja. Yang bagi saya macam kalau as a part time yang bekerja, dia punya advantage adalah ni, dekat rakan-rakan sekerja tu ramai. Bagi mana pula yang kalau bekerja dekat company yang besar, rakan-rakan pejabat tu ramai. So kita boleh approach kawan-kawan tu. Yes, memang betul mungkin diorang semua dah ada, tapi tak apalah, kita just approach lah. Approach satu sebab apa? Satu untuk kita train kita punya ni knowledge, kita punya skill. And then kalau dia ambil, alhamdulillah. Kalau dia tak ambil pun tak apa, kita boleh approach lagi orang lain. Itu antara kita punya source of prospect lah bagi yang part time. Sebab kadang-kadang mungkin part time dia kata macam tak sempat lah kerja apa semua kan. Dan kalau time kerja tu mungkin boleh ni time relax, cakap lah dengan kawan-kawan office. Sebab itu kita antara kita punya source of prospect juga kan. Bila kalau ni kita cari pula kawan-kawan sekolah, yang saudara mara apa semua. Bila kalau time balik kampung kita cakap dengan saudara mara. Tu bagi saya kalau time part time kan. Dan nak kata susah, tak adalah susah, cuma kita kena buka mulut je lah. Sebab mungkin waktu kita join tu orang tak tahu kan. So macam mana kita nak bagi orang tahu, kita buka mulut lah. Kita cakap, okay, sekarang aku buat ni. Kalau ada apa-apa soalan ke apa-apa, just sembang-sembang biasa lah. Tak perlulah kiranya macam terus tujuan kita terus nak jumpa dia adalah terus nak closing dia. Tak perlu pun. Just untuk perkenalkan supaya dia orang tahu kita ni buat. Bermakna dekat sini Tion punya istilah untuk buka mulut adalah just sharing je lah. Sharing is caring lah kan. Just tanya khabar, dah ada ke belum. Okay, kalau dah ada pun it's okay, doesn't matter, betul tak? Kat sini. Betul. Okay, so okay. Sebelum, so far setakat ni lah untuk soalan lah. Nanti saya akan tengok dekat chat room. Tapi sementara tu rakan-rakan yang boleh bertanya soalan khusus untuk yang first time sebelum tu saya nak minta anda, sekejap saya share saya punya slide sikit banyak Anda boleh pick soalan anda boleh bertanya soalan. Sekejap. Okay, sebelum tu saya nak rakan-rakan yang first time bukan repeated atau yang first time memang betul-betul baru first time datang EOP kita ni, minta tolong scan. Boleh? Okay, so nanti kita punya technical crew akan paste dekat dalam link Okay, kita tengok dah ada. Yang mana yang tak dapat nak paste, guna satu device boleh tengok dekat chat room, chat box. Okay, saya bagi lagi a few second lagi. Maybe dalam 10 ke 15 second lagi. Wajib untuk yang bukan subgroup Kajang punya EOP feedback form ni adalah bagi untuk meningkatkan mutu kita punya kita punya event lah, kita punya majlis. So boleh saya tengok yang baru-baru ni macam Delima, Azlina, boleh semua Okay. Alright.
Semua okey tak? Masih bersama saya lagi tak? Ke saya punya internet sangkut-sangkut ni tadi kan? Okey. Okey, Zikedah. Sekejap. Saya nak okey, ada saya tengok jap. Ada chat room tu tadi tu. Ada. Okey. Soalan daripada Delimatul. Jannah lah Okey, soalannya apa beza kerja part time dan kerja full time? Maybe soalan ni kita bagi kepada kita punya panel speaker pertama lah. Mentor CZ kita lah untuk menjawab bagi pertanyaan Jannah. Okay, Jannah. Okay, thank you soalan. Alright, apa beza part time dengan full time? So full time ni kita akan maksudnya part time biasanya ada kerja lain, lepas tu nak buat extra income, so join sebagai part time. So bila full time kita akan betul-betul ikut sistem yang mana ada guide dan coach macam mana kita nak full swing. Maksudnya kita nak ada structured day untuk capai target kita setiap bulan dah. Dan selain daripada itu, jika anda choose untuk masuk full time, dengan Prudential kita ada beberapa support lah dari segi financial. Maksudnya kalau nak start full time, kita boleh bagi basic. Ada beberapa program yang kita sediakan lah macam PVM, EDP pun ada. So maksudnya kalau berminat untuk buat full time, kita akan discuss dengan lebih dalam dengan details. Okay, so macam kalau part time, just part time lah biasa. Tapi kalau full time kita akan guide daripada zero. Sama juga part time pun kita guide daripada zero. Tapi kalau full time ni lebih kepada structured day, macam mana kita nak arrangekan time management kita nak approach siapa, next nak buat apa, target dan sebagainya. Okay, thank you Mentor Zack. Okay, menjawab soalan Jannah. Boleh tekan unmute tu ataupun boleh chat dekat dalam. Okay, jawab. Okay, so dah tak ada lah kan. So saya pick satu soalan je lah. Terima kasih kepada Jannah yang bagi soalan lah, bertanyakan soalan. So kita, okay, boleh dah tu, boleh start dah tu part time tu Jannah. Boleh tanya Zahir. Okay. Ya, saya turn full time sebab saya tengok engineer je. Engineer Rusia dengan Jepun graduate terus full time. Ya, manis. Ramai sangat engineer ni. Dah lah MRSM. Lepas tu belajar luar negara, balik Malaysia jadi full time agent. Memang saya full time lah. Sebab saya bukan belajar luar negara. Saya bukan belajar MRSM. Itu saya lah. Okay. So announcement Announcement, okay, anda yang baru datang ni, okay, saya menggalakkan anda untuk join kita punya first session class, basically kelas apa kita panggil, kelas basic lah tentang produk dan sebagainya lah. So anda boleh keep continue belajar dan boleh tanya introduksi anda macam mana nak mulakan bisnes ni. Alright, besok kita punya training hari Sabtu, 26 Jun, pukul 9 pagi. Okay, ID link dah ada, nanti anda punya introducer akan share link lah untuk join training besok. Okay, so sebelum mengakhiri, saya nak paparkan anda sebuah video daripada Sagrup Kajian Khususnya yang bertajukkan Together We Are One. Okay, so kalau boleh kita sama-sama unmute untuk nyanyikan lah. Alright. Terima kasih yang tanya soalan. So kita mainkan video ni. 1, 2, 3. Sound clear sound? Okay. times, and still we stand with
an answer. You work so hard to reach your goal. With every step, with every breath, you gave it all till there was nothing left. Seek out the strength to win. No thoughts of giving in. Go higher and higher. Find your guiding inspiration in a place where dreams are made. With a lifetime's preparation, there's no time to be afraid. Put our differences behind us while we're shining like the sun. See what we've all become. Together we are one. Together we are one. We find your guiding inspiration in a place where dreams are made. With a lifetime's preparation, there's no time to be afraid. Put our differences behind us while we're shining like the sun. See what we've all become. Together we are one. Together we put our differences behind us. See what we've all become. Together we are one. Okey. Terima kasih semua. So, terima kasih yang sudi luangkan masa anda. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Zed. Thank you Tion. Thank you Jamal. Thank you. Thank you, Jamal. Thank you, Jamal. Thank you, Pena. Thank you, Kak Suzy and Tion. Thank you, Jamal. Ada lagu nak dimainkan untuk Tion. Jangan lupa training besok. Welcome, welcome new members. Lagu untuk Tion. First training. Gambar terbalik ada dia? Gambar terbalik. Okey. Lagu untuk Tion ni. Ada Lagu apa ni? Ini lagu TikTok. Oh, Tion, Izzy lagu main ni dia TikTok, Izzy. lagu ni dia mengesahkan kekeliruan kan? Macam Mungkin boleh tanya Mio kot. Mio kan